Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya dengan kupasan dan pendedahan ulasan kali ini akan membuatkan Sanusi mungkin terkedu, tak tahu nak cakap apa lagi, dan mungkin akan memohon maaf ataupun mungkin akan bertobat. Itu ditulis oleh netizen berkaitan dengan tajuk ulasan kali ini, yaitu kerajaan akan jamin percepat pelaksanaan 453 projek di Kedah. Dengan jaminan daripada kerajaan ini, adakah ini akan membuatkan Sanusi akan malu sendiri, tersipu-sipu dan terkedu? Kerana kita tahu sekarang ini Sanusi sedang sibuk berseteru dengan Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim. Yang terkini permohonan Sanusi untuk semakan terhadap pengampunan diraja yang diberikan kepada Anwar Ibrahim. Tetapi Anwar Ibrahim telah pun membantah permohonan itu dengan satu alasan yang sangat kukuh, yaitu keputusan pengampunan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh dipersoalkan kerana ianya adalah milik mutlak yang di-Pertuan Agong dan di luar bidang kuasa mahkamah. Itu memang jelas dalam perlembagaan Malaysia. Dan menurut Anwar, itu tindakan Sanusi itu ialah satu tindakan yang meremehkan undang-undang, meremehkan kuasa yang di-Pertuan Agong atau raja-raja, dan juga membuat satu tindakan yang remeh untuk mahkamah dan menyalahgunakan proses mahkamah. Namun, dengan jaminan kerajaan untuk mempercepat pelaksanaan 453 projek di Kedah, ini satu tamparan kepada Sanusi. Tamparan halus yang mana Anwar Ibrahim makin ditekan tetapi makin pula memberikan projek kepada Kedah. Ada netizen yang menulis, kalau begitu sikap Sanusi, Kedah tidak akan dapat apa-apa. Tetapi nampaknya kerajaan tidaklah seperti itu. Anwar Ibrahim melalui pimpinannya tetap memberi jaminan mempercepat pelaksanaan 453 projek di Kedah. Tak tahulah kalau anda ialah pemimpin menggantikan Anwar Ibrahim dan anda mempunyai musuh seperti Sanusi, adakah anda akan melakukannya seperti Anwar juga? Atau anda akan memikirkan perkara yang lain? Kerajaan memberikan jaminan untuk mempercepat kemajuan pelaksanaan 453 projek pembangunan fizikal dan bukan fizikal di Kedah pada 2023 yang melibatkan peruntukan keseluruhan bernilai RM1.6 bilion. Perkara ini harus diambil perhatian oleh rakyat Kedah. Adakah ini tidak lagi mampu menyedarkan rakyat Kedah betapa kerajaan Kedah perlu perhatian dan hubungan perpaduan yang erat dengan Putrajaya. Namun tindakan Menteri Besar Kedah yang sering kali mencetuskan kontroversi menyerang Perdana Menteri akan menimbulkan satu ketegangan di antara Putrajaya dengan Kerajaan Negeri Kedah. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Negeri Kedah berkata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim meminta semua projek diluluskan itu mesti berjalan dalam tempoh masa tahun kewangan berkaitan. Perbincangan kami di peringkat Jemaah Menteri, gesaan Perdana Menteri kepada semua kementerian apabila peruntukan telah diluluskan untuk memastikan bahawa projek itu berjalan dengan sempurna. Perdana Menteri minta kementerian-kementerian berkenan setiap kali mesyuarat Jemaah Menteri, kami akan ada satu perbincangan khusus untuk memastikan semua yang telah diumum diluluskan mesti berjalan dalam tempo masa tahun kewangan berkenan. Katanya lagi, Saifuddin berkata demikian kepada pemberita selepas sesi penerangan projek bina baru bengkel mata pelajaran reka bentuk dan teknologi RBT Sekolah Kebangsaan Jabi di Pekosena. Turut hadir Menteri Pendidikan Fadlina Sidek yang membuat lawatan ke sekolah itu. Untuk rekod, pada 29 April lepas, media melaporkan yang kerajaan menyediakan perbelanjaan yang tinggi kepada atau bagi Kedah. Perdana Menteri juga dipetik sebagai berkata sebanyak RM1.6 bilion diperuntukkan tahun ini bagi pembangunan Kedah. Saifuddin berkata, mesyuarat kabinet setiap minggu tidak pernah meninggalkan perbincangan
Berhubung proses memudah cara dan mempercepat pelaksanaan proyek yang diluluskan kerajaan, termasuk dari segi dari segi mengelakkan karena birokrasi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Ini kejutan paling besar yang dibuat oleh Ismail Sabri Yaakob. Dikabarkan Ismail Sabri Yaakob menghadap yang di-Pertuan Agong. Tindakan yang Ismail Sabri Yaakob menghadap yang di-Pertuan Agong ini menimbulkan spekulasi yang luar biasa. Apa spekulasinya? Ikuti terus ulasan ini. Saudara-saudara sekalian, kita sudah lama tidak mendengar tentang berita Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri kita dalam era BN dan Perikatan Nasional. Semalam isu paling hangat melibatkan Ismail Sabri Yaakob dengan Ahmad Maslan. Pertikaian antara mereka berterusan disebabkan kenyataan Ahmad Maslan bahwa kekalahan BN berpunca daripada kelewatan PRU 15 disebabkan keputusan salah oleh pihak Putrajaya. Perkara itu, dakwaan itu dijawab pula oleh Ismail Sabri Yaakob dengan mengatakan bahwa punca kekalahan Barisan Nasional dalam PRU 15 disebabkan Barisan Nasional dan UMNO khususnya mempunyai setiausaha yang berfikiran, mempunyai nilai simplistik seperti itu, kata Ismail Sabri Yaakob. Namun hari ini kita digemparkan dengan perbuatan dan tindakan Ismail Sabri Yaakob yang telah pun menghadap yang di-Pertuan Agong. Apa halnya? Apa beritanya? Walhal Ismail Sabri Yaakob sudah tidak punya apa-apa jawatan, tiada kapasiti lagi di dalam UMNO juga. Tapi apa sebab Ismail Sabri Yaakob menghadap yang di-Pertuan Agong? Itu menjadi persoalan netizen sampai ke petang ini. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilar Shah menerima menghadap Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Istana Negara jam 11.30 pagi Jumaat. Ismail Sabri dalam hantaran Facebook miliknya berkata, beliau menyembah maklum kepada baginda yang di-Pertuan Agong mengenai program-program dirancang di bawah Yayasan Keluarga Malaysia YKM. YKM bertanggung jawab membentuk anak-anak yatim yang kedua ibu bapa mereka meninggal dunia akibat COVID-19 dan ibu bapa yang meninggal akibat kemalangan jalan raya serta bencana yang lain dari aspek kebajikan dan pendidikan. Rupa-rupanya andaian netizen, spekulasi netizen berkaitan perjumpaan yang di-Pertuan Agong dengan Ismail Sabri Yaakob tidaklah seperti yang dijangka. Kita ucapkan tahniah kepada Ismail Sabri Yaakob kerana masih meneruskan kebajikan Yayasan Keluarga Malaysia ini. Ini satu tindakan yang patut kita sokong dan hargai. Ismail Sabri Yaakob bukan menghadap yang di-Pertuan Agong untuk satu isu berkaitan politik. Jauh sekali seperti yang diandaikan oleh netizen. Yang kononnya Ismail Sabri Yaakob mungkin membawa senarai baru yang menyokong beliau menjadi Perdana Menteri. Itu tidak tepat dan tidak benar. Kerana rupa-rupanya Ismail Sabri Yaakob berjumpa ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong berkaitan dengan Yayasan Keluarga Malaysia, yang mana yayasan ini bertanggung jawab membantu anak-anak yatim yang kedua ibu bapa mereka meninggal dunia akibat COVID-19 dan ibu bapa yang meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya serta bencana yang lain dari aspek kebajikan dan pendidikan. Walau bagaimanapun, ada persoalan-persoalan daripada netizen yang menulis, perlukah Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri semula? Apa pendapat kalian penonton channel ini dan konten kali ini? Adakah Anda juga bersependapat dengan rakan-rakan penonton yang lain yang turut mencadangkan supaya Ismail Sabri Yaakob diberi peluang lagi untuk menjadi Perdana Menteri memimpin negara ini? Adakah Anda juga setuju seperti itu? Menurut Ismail Sabri Yaakob, Patik menjunjung kasih di atas kesudian ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong untuk mencemar Duli,
berangkat ke program YKM khususnya untuk bersama anak-anak yatim dalam waktu terdekat. Patik juga menjunjung kasih atas berkenan kebawa Duli Yang Maha Mulia Tuanku menerima Patik menghadap dan atas keprihatinan Tuanku untuk membantu anak-anak yatim, kata beliau. Beliau turut mendoakan agar Al-Sultan Abdullah sentiasa dirahmati Allah, sehat walafiat dan dipanjangkan umur, serta sentiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.